Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin meminjam semula fakta yang pernah diterbitkan di dalam media sosial, dan itu adalah satu ketetapan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu Baginda bertitah supaya Baginda mahu supaya sebelum Baginda digantikan sebagai Agung, Baginda tidak mahu lagi ada perancangan tumbang-menumbang, ada perancangan untuk merampas kuasa. Dan Agung pun berharap semoga politik Malaysia stabil. Tetapi apa yang terjadi, nampaknya sekarang ini terang-terangan Tok Guru Hadi Awang, Presiden PAS, terang-terangan mengakui bahawa PAS mengakui Perikatan Nasional merancang untuk jatuhkan kerajaan perpaduan dan tiada siapa boleh halang. Wow! Saya tidak tahu ini pernyataan sombong, bongkak, atau ini pernyataan yang sungguh berani, yang tak tahu macam mana berani dia. Tapi ini satu perkara yang mengejutkan. Nampaknya Tok Guru Hadi Awang tak puas lagi menjatuh-jatuhkan kerajaan. Kerana dia pun pernah mengaku bahawa dia adalah dalang utama di sebalik langkah Sheraton. Dan kali ini pula, dia pun mengaku bahawa Perikatan Nasional rancang jatuhkan kerajaan perpaduan. Nampaknya Tok Guru Hadi Awang memang nak sangat berkuasa. PAS mengakui bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang peliknya ialah saya nak tahu macam mana mereka nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Macam mana mereka nak tumbangkan kerajaan perpaduan ini. Kerana sekarang ini sudah ada Akta Lompat Parti. Dan Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memiliki 2/3 majoriti. Yang pasti, negeri Sarawak, rakyat negeri Sarawak tidak mengizinkan, tidak mahu supaya GPS Sarawak bergabung dengan PAS. Tidak mahu. Jadi, kalau GPS Sarawak tidak mahu, hampir mustahil untuk Tok Guru Hadi Awang menjadi kerajaan, merampas kerajaan. Tak mungkin boleh jadi. Ditambah lagi pula, GRS Sabah juga sekarang ini amat berpuas hati dengan kerajaan Perdana Menteri kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kerajaan perpaduan Agong ini. Kerana kelihatan kerajaan perpaduan ini sungguh-sungguh mahu mengembalikan yang hak kepada Sabah menurut MA 63. Jadi, saya fikir hairan juga macam mana dia nak buat. Tapi kita tengoklah nanti. Dulu mereka kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim bolehlah jadi PM tepi. Kali ini kita nak tengok siapa yang PM tepi, siapa yang duk melalak tapi tak dapat-dapat. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, mengikut sistem demokrasi negara, pihak perkara itu boleh dilakukan dan tiada mana-mana pihak boleh menghalang PN untuk menumbangkan kerajaan. Betul lah. Tapi mampukah? Harap-harap bolehlah. Kita tengoklah. Jelas beliau lagi, keadaan itu biasa berlaku dalam politik, termasuk melalui undi tidak percaya atau mendapatkan surat akuan berkanun. Undi tidak percaya. Siapa yang nak undi dia pula? Okey, kita tengoklah.
Penyokong kerajaan berpaling tada biasa berlakulah dan kita melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan kerajaan campuran yang ada ini perasaan tak puas hati sesama komponen dia sendiri. Itu ada berlaku katanya. Okey, dengan sebab itulah suatu itu tak mustahil berlaku katanya. Apakah ia dibolehkan dalam negara demokrasi? Dibolehkan, katanya. Sekarang memang ada usaha PN rampas kerajaan. Ya, itu biasa dalam negara demokrasi. Kita berusaha bukan saja melalui PRU, pilihan raya umum, tapi termasuk melalui parlimen. Katanya kepada pemberita di lobi parlimen pada Isnin yang lalu. Wow, tak henti-henti. Saya harap berhentilah apa yang berlaku ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya antara Ismail Sabri Yaakob dan juga Zahid Hamidi semakin tak boleh disembunyikan lagi bahawa ada sesuatu yang tak kena di antara mereka berdua. Walaupun dinafikan, tetapi pastinya orang biasa, rakyat Maharin, pengundi-pengundi, ahli UMNO ataupun musuh UMNO tahu tentang perkara ini. Terbaru ini, tiba-tiba Ismail Sabri Yaakob mencabar Zahid Hamidi. Beranikah Zahid Hamidi untuk menyahut cabaran ini? Adakah sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Zahid Hamidi daripada 3 juta ahli UMNO? Takkanlah Ismail Sabri Yaakob mencabar Zahid Hamidi sekiranya tidak ada keraguan yang munasabah yang berlaku. Terbaru ini, Ismail Sabri Yaakob mencabar Zahid Hamidi untuk menunjukkan surat daripada ROS. Mengapa agaknya Ismail Sabri Yaakob mahu supaya Zahid Hamidi tunjukkan surat itu? Adakah selama ini Zahid Hamidi hanya memberikan kata-kata tanpa bukti? Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, diminta dan dicabar untuk menunjukkan surat daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS yang didakwanya menerima resolusi parti supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Dan kita menanti sekarang daripada kita, instead of kita menunggu suara daripada Zahid, daripada Ismail Sabri, apa kata kita bertenang dan kita minta supaya pihak ROS sendiri yang membuka mulut, yang menunjuk bukti dan seterusnya menyelesaikan kemelut ini. Perkara itu disuarakan sendiri oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berikutan polemik status usul tambahan yang telah diluluskan di Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 membabitkan 2 jawatan tertinggi parti berkenaan. Kata Naib Presiden UMNO itu minta dia, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, tunjuk surat ROS itu. Elok juga kalau boleh tunjukkan surat. Sebab ada 2 laporan media yang berbeza, kata Ismail Sabri Yaakob. Satu kata ROS tolak, tapi tak sampai 1 hari kata dah luluskan pula. Itu buat orang keliru. Saya pun baca laporan media juga, katanya ketika dihubungi oleh BH pada hari ini. Saya sebagai seorang yang selalu membaca berita, mengambil perkembangan semasa, saya pun ingin mencabar Zahid Hamidi untuk menunjukkan surat itu. Saya pun ingin menyokong Ismail Sabri Yaakob bahawa kita minta supaya Zahid Hamidi tunjukkan bukti tersebut. Bukan apa, supaya semuanya jelas, supaya semuanya dapat dijernihkan, dicerahkan dan tidak ada lagi kontroversi. Bersihkan nama UMNO cepat-cepat. Malam tadi Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan UMNO sudah menerima surat daripada Kementerian Dalam Negeri KDN yang mengesahkan ROS
menerima resolusi parti itu tiada pertandingan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Presiden UMNO itu dilaporkan berkata, ROS telah meluluskan usul PAU 2022 supaya dua jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan pada pemilihan tahun ini. Apa pendapat anda, tuan-tuan dan puan-puan? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya anda bersetuju supaya Zahid Hamidi menunjukkan bukti itu, iaitu surat itu sendiri, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya setuju. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.